buat garisan lurus dulu 4 segi, baru kita bulatkan. Kemudian kita ambil turun bahu satu suku boleh, 1,5 pun boleh ya. Kat sini saya ambil 1 suku. Kemudian temukan garisan lurus ke bahu, tepi bahu ya. Yang ini 1/4 dia punya turun. Kemudian kita nak papat bahu kita tu turun 1,5 ya kat sini. Yang ini bahagian depan. Papan bahu nanti dia akan lipat ke hadapan. Maknanya bahagian ni tak nak nanti kita akan buang. Nanti kita akan buat papan bahu belakang. Yang ni kita buat pola depan dulu. Kemudian pada bahagian dada dia 41/4 10 suku. Kita ambil 41 dulu. 41 kat sini ya. Okey. Campur 2 inci. Oh, 2 inci kat sini. Okey. Kat sini 10 suku. Yang ni kita tambah lagi 2 inci untuk kelonggaran Tapi kalau untuk yang nak fit untuk baju Melayu moden, dia tambah 1 inci, 1,5 inci atau 2 inci, itu pilihan Sebab kadang-kadang orang muda ni, budak-budak remaja dia suka fit sikit, tu tambah 1,5. Tapi ini jubah kita nak buat loose Kemudian macam mana kita nak buat lubang ketiak Kita bagi 2 kat sini. 10 bagi 2, 5. Kita masukkan 1/2 inci kat sini. Kemudian kita gunakan pembaris L. Kita temukan ya, dia punya point ni ke point sini. Sebelum tu saya dah ukur dia punya keliling leher dia 23,5. 23,5 maknanya 11,5 dia punya ni. Tapi pada bahagian belakang nanti saya nak dia punya bahagian belakang kita nak keluarkan sikit. Sebab lelaki ni dia badan besar sikit, dia banyak daging, dia punya belakang dia. Saya tak masukkan dia punya line ni Kalau dia kurus kita masukkan pada bahagian belakang. Kalau dia badan dia berisi, pada bahagian belakang tu saya tak masukkan. Sekarang ni untuk bahagian depan saya ambil 12 inci. Kita jangan garis dulu kita kena ukur dulu daripada bahu turun bahu 1 suku tadi Kita buat macam ni. Sekarang kita dapat 12. Nampak 12 inci. Bila kita dah dapat baru kita draw Sebab apa, nanti kalau kita draw dulu nanti banyak sangat line, nanti confuse. Ini 12 inci. Okey. Saya menggunakan pola yang sama sebab badan ni semua sama, cuma beza dia dekat leher dan ketiak saja. Sebab tu kita tak perlu buat poket pola sampai 2. Okey, yang ni bahu dia 19,5 bagi 2. Jadi tadi 9, 3 suku sini. Kita buat garis lurus. Kita dah turun 1 suku. Kemudian pada bahagian belakang kita kena naikkan 1 suku juga. Sebab yang ini dia punya penyambung dia kat sini nanti kita naikkan 1,5. Sebab depan ni 1,5, yang ni 1/2. Maknanya kita naikkan 1,5 juga. Yang sebelah sini naikkan 1,5 juga. Nampak garisan merah. Kemudian dia punya belakang dia kita turunkan 3 suku 3 suku. Kemudian kalau kat sini
kita kira 6 suku daripada tepi ni, bulat ni yang saya tanda ni, 6 suku. Dia punya atas ni, poin atas ni, bila kita lipat ke hadapan yang merah ni, dia akan bertemu di sini. Okay. Garisan ni nanti kita buang. Maknanya bahagian hadapan kat sini je kita potong, yang ni tak nak. Jadi yang belakang ni kita hala ke hadapan. Maknanya poin sini akan bertemu kat sini. Kat sini kita kena tambah sikit dalam setengah inci. Setengah inci kat sini. Kemudian kita ukur kat sini 6 suku. Jadi kat sini pun 6 suku kat sini. Kita akan pusing macam ni. Okey. Maknanya yang merah ni pada bahagian belakang Okey, pada bahagian tangan saya ambil kat sini. Line lurus ni. Terus pusing. Saya tak ada masukkan, saya gunakan line yang lurus 9 3 suku tadi. Kita buat garisan lurus ke bawah. Jadi saya ambil aja daripada poin ni, poin yang satu suku ni, terus bertemu dekat sini. Dia punya jumlahnya dah kurang lah daripada 12 tadi sebab dia dah terkeluar. Dia akan dapat, kita ukur, dia akan dapat 11,5. Kalau dia punya ketiak dia, saya ukur 23 setengah. Jadi depan dia 12, depan 12, campur belakang 11 setengah, jadi 23 setengah. Ni keliling ni 23 setengah. Kat sini faham sebab bila kita ukur pada bahagian leher dia, pada bahagian ketiak dia 23 setengah. Bahagian hadapan bila kita dah masuk ke dalam, dia akan dapat 12. Pada bahagian belakang, bila kita tak masuk, dia akan dapat 11,5. Tapi bila kita campurkan kedua-dua, depan dan belakang, dia akan dapat 23,5. Okay. Sebab apa yang pada bahagian belakang ni kita tak masuk? Sebab bila kita tangan dia sauk ke depan, dia tak ada tegang pada bahagian lengan belakang Kat situ aja beza dia. Okey, sekarang kita nak lukis pada bahagian tangan pada bahagian badan. Senang. Daripada saiz dada turun ke punggung dan terus ke labur baju lurus macam ni dulu. Okey. Kita yang ini garisan tepat macam ni bila kita gunakan pembaris. Kemudian kita ukur 23 setengah. 23 setengah dekat sini. Kemudian kita gunakan ni juga segi ni. Jadi dia dapat ukuran tepat tak ada serong Nampak garisan lurus. Kemudian 14 pergelangan tangan bagi 2 jadi 7. Kat sini kita ambil 7 inci. Pada bahagian ni contoh A ke B. A ke B ni biasanya saya ambil dalam 4 ataupun 4,5. Dia cara dia dada, misal kata dada dia 41, bagi 4 dapat 10, 1/4. 10/4 ni kita bahagi 2 dapat 5, 1/8. Tapi kenapa saya ambil 4,5? Sebab antara A dengan B ni dia tak lari daripada 3, 4, 5 dan 6. 6 ni tak mungkin sebab apa? 6 ni biasanya untuk blazer ataupun kot-kot yang perempuan yang selalu pakai tu. Perhatikan kalau kita ambil sini 6 kat sini 6 kat sini, dia pergerakan tangan dia tak selesa sampai dia angkat tangan ke atas. Jadi saya ambil tengah-tengah kat sini 4,5. Okay. 4,5 kita buat garisan lurus ke bawah.
Garisan lurus ke bawah. Kemudian kita ambil yang ini 10 suku ni, kita ambil, kita tanda kat sini 10 suku. Yang ni ada dua cara nanti saya tunjukkan. Menggunakan yang ini, dada bagi 4 10 suku, kita turun ke sini. Kemudian kita buat garisan lurus. Garisan lurus kat sini dapat 11.5. Okey. Kita punya ketiak hadapan tadi 12 kan. 12 dia ada dua cara macam ni, gunakan AB, buat garisan lurus, ambil pembahagian dada bagi 4, dapat 10.5 10 suku. 41 41 kat sini 10 suku 10 suku. Okey, kat sini 10 suku kat sini. Kemudian kita buat garisan lurus. Kemudian kita akan bahagi dua. Bagi dua. Kalau kat sini 11.5, ini 10, 11.5 kat sini. Kita akan keluarkan setengah inci. Kat sini setengah inci. Kita akan turunkan daripada yang tengah ni 1 inci. Kemudian kita buat belok yang ini kita turunkan dalam 1 inci. Kita tak boleh buat straight daripada atas, sebab nanti dia akan jadi macam tajam dia tak melengkung. Ataupun kita boleh buat freehand titik-titik dulu. Kita buat pembayang dia kat sini. Kemudian kat sini. Okay. Kemudian kita gunakan, kita ukur jangan sampai nanti bila kita sambung pada bahagian ketiak dia akan dapat terlebih. Dapat ukuran tepat kat sini 12. 12 Okey, itu cara yang kita ikutkan ni. Cara yang kedua, kita samalah kat sini 4.5. Kita buat aja garisan lurus kat sini tanpa buat kiraan ni abaikan kiraan ni. Kita buat di garisan lurus sampai bawah. Kemudian kita, kalau 12, kita ambil 11.5 saja. Sini daripada A kat sini ambil 11.5 saja kat sini. Sama juga jalan dia. 11.5 kita tanda. Kemudian kita bagi dua, dapat juga cara yang sama Okey. Kemudian kita akan temukan kat ujung ni, kita serongkan sikit dalam 1/4 1/4 ataupun 1/2. Okey, yang bahagian hadapan kita dah siap. Yang ini 23.5. Yang ini dia punya bahagian hadapan. Dia punya bahagian belakang kita kena keluarkan lah. Kalau tak nanti dia tak sama dengan saiz. Ni bahagian yang merah ni bahagian belakang sebab kita nak samakan saiz pada bahagian badan. Maknanya kalau dia terkeluar, dia akan jadi 11.5. Yang hadapan 12. Bila kita campur, dia akan jadi 23.5. Okey, pada bahagian tangan boleh jelas kita ambil labuh tangan 23.5. Kemudian kita buat garisan tegak, pergelangan tangan 14 bagi 2 dapat 7. Kemudian macam mana kita nak dapat 4.5? Lebih 4.5 ni lebih selesa. Kalau biasanya kita boleh ambil 3, 4, 5, 6. Tapi kita kena selesa antara ni 4 dan 5. Saya ambil tengah-tengah 4.5. Kemudian kita buat garisan lurus. Sama ada kita nak ambil pembahagian ni, dada bagi 4 jadi 10. 41 bagi 4 dapat 10 suku. Kita turun kat sini sampai 10 suku kat sini. Kita tanda. Kemudian kita buat garisan serong. Kita bahagi dua.
Kita keluarkan setengah inci yang bawah, masukkan setengah inci, kemudian kita buat bulat. Kemudian pada bahagian belakang kita keluarkan 11,5 inci. Bila setengah inci, dia akan jadi 11,5. Bila dia pakai nanti, dia punya, bila tangan dia sauk ke hadapan, dia selesa. Okey, setakat ini